Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 21 Mac 2021 bersama saya Lia Amira Anwarigos. Berita dimulakan dengan pembinaan jambatan Batang Lupar sepanjang 5.1 km yang akan dilancarkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada Selasa ini. Pada majlis itu, Datuk Patinggi Abang Zohari akan ditemani Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jebut Masing serta Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak yang juga merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sembuyau, Datuk Julaihi Narawi, bertempat di pekarangan tapak jambatan Batang Lupar. Jambatan terpanjang di Sarawak bernilai RM848 juta itu dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri yang akan menggantikan perkhidmatan feri bagi menyeberangi Batang Lupar dari Sembuyau ke Trisok. Hadir melihat persediaan dan raptai penuh pada Ahad, Datuk Julaihi yang juga pengerusi pengelola jawatan kuasa majlis amat peka dalam menekankan aspek keselamatan agar majlis itu nanti berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah. Sejurus selepas itu, Datuk Julaihi turut meninjau persiapan di Dewan Pembangunan Sembuyau yang mana akan dijadikan penempatan jemputan untuk melihat siaran secara langsung atau secara maya. Turut sama Setiausaha Tetap Kementerian Infrastruktur Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Safri Zainuddin, Residen Bahagian Semarahan Brahim Lumpu, Penolong Pengarah serta Unit Protokol dan Pengurusan Acara Negeri UPAN Muhammad Saleh Sani. Dimaklumkan majlis pelancaran jambatan tersebut akan bermula pada jam 10 pagi. Berita seterusnya, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Amar Douglas Ugambas telah melakukan lawatan kerja ke kawasan Lunduk pada Ahad. Lawatan dimulakan di skim padi sawah DID Tanjung Purun, Kampung Setunggang Melayu dengan projek pembangunan padi yang menelan kos sebanyak RM13.28 juta. Kemudian lawatan diteruskan ke Pusat Pemprosesan Madu Kelulut milik Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Sri Gading yang disertai 60 orang penternak madu. Beliau ketika ditemu bual media berpuas hati dengan hasil tinjauan dan memberitahu Kerajaan Sarawak akan membantu untuk meningkatkan lagi mutu dan kualiti produk yang dihasilkan. And government will try our best to provide the backup in terms of infrastructure and so on and then land for them to be able to expand. And I hope a lot of the industry players also will come in and adopt the same strategy. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu, Datuk Amar Jamilah Anu. Berikut pula mengenai penangguhan sesi persekolahan bersemuka sekolah rendah di daerah Miri mulai 22 Mac 2021 hingga 28 Mac 2021. Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan media pada Jumaat berkata, keputusan tersebut dibuat memandangkan pertambahan jumlah kes baru-baru ini melibatkan pelajar sekolah serta guru yang mempunyai kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Dalam perkembangan lain pada Ahad, Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak bersama agensi dan jabatan di bawah JPBB Miri telah mengadakan lawatan pemantauan pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 di Pusat Transformasi Bandar UTC Miri. Semasa lawatan, beliau mencadangkan agar ruang laluan keluar bangunan UTC Miri diperbesarkan lagi bagi memberikan keselesaan kepada orang ramai yang menunggu. Berikut pula mengenai program penunaian Bantuan Prihatin Nasional BPN 2.0 bagi individu yang tiada akaun bank di Matu. Seramai 408 penerima BPN telah menunaikan bantuan masing-masing bertempat di Dewan Suara Matu pada Sabtu. Selain itu, turut dilaksanakan pendaftaran baharu dan kemaskini maklumat Bantuan Prihatin Rakyat BPR 2021. Bagi salah seorang penerima, Muhammad Hazrul Baharudin, beliau amat berterima kasih kepada semua agensi yang terlibat dalam menjayakan program itu. Alhamdulillah, saya telah menunaikan voucher BPN sebentar tadi. Terima kasih dengan agensi semua yang terlibat yang memudahkan urusan kami. Seorang lagi penerima, Hawa Musa, bersyukur kerana urusan penunaian bantuan itu dijalankan dengan mudah. Urusan hari ini semua berjalan lancar. Terima kasih kepada semua agensi yang mempermudahkan urusan kami. Manakala bagi peniaga Jamaluddin Muhammad, beliau akan menggunakan bantuan itu untuk memajukan lagi perniagaannya. Saya akan guna wang ini dengan sebaik-baik mungkin untuk keperluan bisnes saya dan keperluan agen saya. Dan terima kasih kepada itulah semua orang-orang di sini. Proses penunaian yang diadakan dalam 2 sesi itu berjalan lancar mengikut prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Beralih ke berita sukan.
Skuad kucing City FC KCFC menamatkan pemburuan 3 mata pertama dalam kempen Liga Premier 2021 selepas menjinakkan PDRM FC 2-1 pada Sabtu. Bertandang di kubu The Corps di Stadium Bola Sepak KL Cheras tidak menggentarkan KCFC apabila terlebih dahulu membuka jaringan seawal minit ketiga menerusi Muhammad Adam Shuen Tambi. Anak didik Irfan Bakti semakin selesa apabila penyerang importnya Hudson Diaz de Jesus meledak gol kedua KCFC pada minit ke-47. PDRM FC merapatkan jurang selepas dihadiahkan sepakan penalti yang disempurnakan Lazarus Kaimbi pada minit ke-76. Bagaimanapun ia gagal menghalang KCFC untuk memastikan kemenangan pertama sekaligus membawa pulang 3 mata penuh. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.